وعلى آله وأصحابه الكرام والدينا والشيخ ولجميع الأرواح خصوصا إلى الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين نحمده ونستغفره ونصلي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ارزقنا العلم والفهم والعقل والحكمة. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. سبحان الله العظيم وبحمده. 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 الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. سبحان الله العظيم وبحمده. الحمد لله. Kamu sekali kita banyakkan bersyukur, puji syukur dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan hidayah, taufik, i'anah, ta'yid, Allah berikan kita kesempatan demi kesempatan untuk berada di dalam majlis mengingati Allah.
Mudah-mudahan apa yang dijanjikan oleh Sayyidina Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selama mana seseorang itu duduk di dalam majlis zikrullah, selama itulah ia beroleh selawat daripada malaikat. Selama mana dia duduk dalam majlis zikrullah, selama itulah malaikat berselawat ke atasnya. Dalam arti kata yang lain, malaikat memohon keampunan kepada Allah atas diri-diri yang duduk di dalam majlis zikrullah. Selama mana? Kalau sejam malaikat minta ampun kepada Allah untuk orang yang berada di dalam majlis ini. Kalau sejam lebih lah. Sebab itu Masya Allah, kalau orang dulu dia duduk dalam halaqah ilmu daripada maghrib sampai tengah malam. Ni kalau Abi dulu mengaji maghrib sambung Isyak sampai pukul 12 tengah malam. Ya, dululah kami mengaji dulu macam tu. Kuliah maghrib dengan Baba Sin Suraj, kuliah Isyak dengan Baba Muhammad Sendawa. Ya. Baik. Jadi selama mana kita redha duduk dalam majlis ilmu? Ini pula ni. Semua orang ke yang mana dia beroleh selawat daripada malaikat ni? Selama mana dia redha dan suka duduk di dalam majlis ilmu. Selama tu. Baik. Qala musannif rahimahullahu ta'ala, kemudian berkata ia, dan memadalah dengan ayat ini menunjukkan atas kelebihan istimewa lagi kelebihan ilmu tauhid ayat yang keduanya. Mana dia? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya tiada kujadikan akan jin dan manusia melainkan supaya mereka ini ta'bud, mereka itu akan daku. Supaya semua makhluk dan jin dan manusia ni sujud kepada Allah. Orang yang boleh sujud kepada Allah adalah orang yang mentauhidkan Allah. Ya, orang yang mentauhidkan Allah. Orang ni boleh sujud dengan Allah. Macam mana? Ni Allah sebut, Allah ingatkan kita setiap minggu ayat sujud surah Sajadah tu. Ya. Innama yu'minu bi ayatina allazina idza dzukira biha kharu sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Betul Rifki ayat tu ke ada salah? Innama yu'minu bi ayatina allazina idza zukkiru biha kharru sujada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Bahawasanya innamal mu'minun, orang yang beriman kepada Allah, ya, innama yu'minu, orang yang beriman, bahawasanya dia yang orang yang beriman, siapa-siapa yang beriman bi ayatina allazi, dengan ayat kami, ya, allazi zukiru biha, ya, apabila dibacakan, diingatkan, ya, kepada mereka diingatkan dengannya ni tadi, apa dia buat? Kharu, bersegera dia sujud. Jadi orang yang boleh liya'budun ini adalah orang yang beriman kepada Allah, orang yang mentauhidkan Allah. Maknanya
kalau kita mula ragu dengan Allah. Ragu saja dengan Allah, ketika itu kita dah mula tak mau sujud dengan Allah. Bila kita ragu saja dengan Allah, ketika itu kita mula dah tak mentaati Allah. Itu dia. Yang kita takut ni, ketika kita mula ragu. Ketika kita mula ragu dengan Allah, mati. Ni selalu Abi pesan dengan kamu, ya, jaga. Sebab itu ulama usul, ulama tauhid, ya, seumpama Imam As-Sanusi, ya, menyarankan kepada kita supaya jangan tinggal tahlil sekurang-kurangnya satu hari 3 kali. Tahlil, ya dah. Dulu kalau zaman almarhum, kita tahlil subuh sampai Isra, kan, Maghrib sampai Isya, kan. Habis ni dah kurang, ya dah. Baik, pernah tak kamu tanya kenapa habis kurang kan? Habis lebihkan pada perkara-perkara lain, habis lebihkan pada salawat, habis lebihkan pada zikir-zikir yang supaya melembutkan hati-hati kita, kecuali pada wirid-wirid malam Jumaat kita buat tahlil, taklah semeriah dulu, ya tak? Nazrul, betul kan, Pik? Baik. Pada ketika itu, bila tahlil ni jadi tahlil, tahlil ini tidak boleh jadi tauhid, mesti ada penyakit. Hadis, man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah, tapi yang yaqulu la ilaha illallah tak boleh masuk syurga. Orang yang la ilaha illallah, la ilallah illallah, tapi masih ragu dengan Allah, ketika itu mesti ada sebab. Ketika hati dah mula bersih, hati dah mula selesai, ketika itu tahlil, tahlil, maka tahlil ni menjadi tauhid. Kalau kita fikir balik, kalau sehari 1000 nafi isbat, kenapa tak boleh nafi, kenapa tak boleh isbat? Ya tak? 1000 nafi isbat, nafi isbat, nafi isbat, nafi isbat, nafi isbat, cari penyakit dia. Cari penyakit dia. Sebab itu kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, apa kata dia? Kalau kau tak ada hati, hati kau dah hilang, hati kau dah hilang, kata Imam Ghazali, cari hati kau balik. Orang Melayu cakap, tak ada hati, yang perasaan langsung. Hati kau dah hilang, tak? Hati dah hilang, kata Imam Ghazali, kata cari hati kau balik. Macam mana? Pertama, kata dia, duduk di dalam majlis-majlis zikir, nanti kau dapat hati kau balik. Kalau kau dah duduk dalam majlis zikir, dalam majlis ilmu, tak dapat lagi hati,
Tak dapat lagi. Jahat lagi. Ya, bergaduh lagi. Cinta dunia lagi. Dengki lagi. Buka aib orang lagi. Hasad lagi. Macam-macam lagi. Perasaan diri tu baik lagi. Apa kata Imam Ghazali? Baca Al-Quran. Maksudnya banyakkan zikrullah. Dah banyak zikir, tak dapat lagi, tak boleh jadi baik lagi. Kata Imam Ghazali apa? Mohonlah dengan Allah supaya dikurniakan dengan hati yang baru. Memang tak jumpa langsung lah. Ya. Nafi isbat, tak boleh nafi, tak boleh masih mentauhidkan, meletakkan manusia sebagai Tuhan, harta sebagai Tuhan, nafsu sebagai Tuhan, masih lagi mensyirikkan Allah. Tak boleh bergantung sepenuhnya kepada Allah, yakin sepenuhnya kepada Allah. Ketika itu cari sebab. Macam kita buat alignment kereta, buat lari, buat lari, buat. Rupanya bukan sekadar alignment, kena tengok chamber dia lari tak. Ya. Oh, kedai buat alignment kata, oh lu punya kereta sudah tak boleh buat alignment. Tak boleh, lu punya kereta tak boleh. Lu punya ini sudah habis. Tie rack sudah habis. Ball joint sudah habis. You kena tukar dulu. Sudah tukar baru boleh buat ilai. Rupanya tak boleh betul juga. Elemen tak boleh betul juga. Rupanya tie rack dah habis, ball joint dah habis, dah rosak semua, dah ada bergegar, ada begini, nak elemen apa? Selesaikan dulu ni. Tukar dulu, repair dulu. Bila dah repair, la ilaha illallah, la ilaha illallah, isbat terus. Jadi nafi isbat macam buat elemen tadi. Elemen. Rupanya tak lurus juga. Tak tauhid juga. Bila dah dibetulkan sini, ganti ni, dah selesai semua, bus semua dah ganti, dah cantik semua, buat elemen. Okey, sudah cun. Dah? Itulah dia. Man qala la ilaha illallah, kata Nabi, dakhal jannah, masuk syurga. Jadi tukar tu. Ni nak tukar lah ni. Ni yang kita ni tengah nak tukar lah ni. Apa rosak. Kalau dah tak tahu apa kau, rupanya aku kat sini rosak ni. Sini rosak ni, bus ni rosak ni, ini rosak ni. Tukar dulu. Macam mana nak tukar? Mujahadah. Perbaiki. Dibaikkan ball joint. Kalau tak ada ball joint, tayar terkepak tak? Boleh bersambung tak tayar? Ini ball joint ni. Ball joint, apa orang panggil? Apa? Tulang itik, tulang ayam, kepak ayam, apa nama? Tak ada tu. Tak bersambung tu. Terkepak tayar. Sambung balik, betulkan balik.
Ketika itu baru ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Barulah boleh datang doa semua orang. Sembahyang jemaah, ada. Amin Allah, amin. Makbulkanlah. Kan? Amin ni makna apa? Cakap kita ni, makbulkanlah. Nampak tak? Itu dia. Baik. Kemudian berkata ia dan memada dengan ini ayat menunjuk atas kelebihan ibadah kepada Allah. Ya. Inilah kelebihan ibadah. Perintah ibadat ni. Mana perintah ibadat? Ni perintah ibadat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kemudian katanya bermula yang diqasad dengan dijadikan akan dunia dan akhirat, iaitu mengetahui dengan Allah dan ibadah kepadanya. Jadi kita buat semua ni kerana apa? Kerana Allah. Kerana yang mengetahui segalanya adalah yang mengetahui Allah Ta'ala. Allah Ta'ala mengetahui segala ibadah ni, segala ubudiah ni. Allah tahu apa yang kita buat. Allah. Jadi dunia dan akhirat ni juga kena buat segala pekerjaan dunia dan pekerjaan akhirat itu tak boleh lari daripada liya'budun. Kerjaan dunia apa? Bancu simen ni dunia ke akhirat? Nak tanya Nirul, bancu simen ni pekerjaan dunia ke pekerjaan akhirat? Dunia. Tapi boleh tak jadi ibadat? Boleh. Jadikan segala pekerjaan dunia, amal dunia ini kepada ibadat. Akhirat dah tentulah. Dunia ni pun juga jadi akhir. Allah, kerja jadi ibadat. Nanti macam kita dulu pernah kerja kan? Ya tak? Fikri pernah kerja, Kerol pernah kerja? Pernah kerja. Ni dia. Pian pernah kerja. Aswad pernah kan bawa lori? Kan? Dulu kan? Pernah tipu duit minyak lori tak? Tak pernah? Pakai kad, tak boleh tipu lah. Kalau tak pakai cash, tipu tu. Orang yang kerja jadi ibadat apa? Amanah. Orang kerja jadi ibadat apa? Kalau suruh masuk pukul 8, masuk pukul 8. Balik pukul 4, balik pukul macam dulu tak boleh jadi ibadat kelentong. Jadi kerja dunia dulu tak boleh dikira ibadat sebab khianat. Jadi setiap pekerjaan dunia boleh dijadikan ibadat jika kita mengikut akan kehendak syarak. Itu yang kemarin ada satu orang datang jumpa di malam kemarin. Habis kata dia, saya nak berniaga
Dah berniaga 4 tahun kata dia. 4 tahun 2016. Sekarang 2021 ya. 5 tahun. Turun, naik, turun, naik, turun, naik. Turun, tak naik. Boleh bagi saya tak? Apa kunci nak berkat? Kan susah, Nabi kata. Nak berniaga apa? Ikan. Lebihkan pada timbangan. Dan sedekah. Tak rugi. Kalau ikan pelaling, orang minta 1 kilo. Dah timbang cukup 1 kilo, ambil 1 ekor yang lain, letak. Orang lain untung RM1, awak untung 60 sen. Tapi berkat. Berkatnya di mana? Berniaga mengikut kehendak Allah dan Rasul. Datang pula sedekah. Untung sikit tak apa, tapi cukup. Jangan untung banyak, tak cukup-cukup. Habib pun tanya, dulu untung banyak kan? Tapi keluar pun banyak kan? Ya, dia kata. Kalau untung banyak, untung, lori rosak, buat apa untung? Biar untung sikit, tapi berkat. Lori berkatnya apa? Lori Allah jaga, meniaga Allah jaga. Ini namanya sedekah. Lebihkan timbangan, lebihkan timbangan, lebihkan timbangan. Kan janji Rasul, siapa yang bersedekah hartanya bukan susah sangat nak berniaga. Ada. Hati ya. Habis bagi orang boleh lah. Habis berniaga tak boleh. Habis dah berniaga banyak kali berniaga, daripada muda sampai semua bunuh kasap. Asyik nak bagi orang aja, bila nak untung? Ya, tak boleh. Allah tak bagi Habib berniaga. Berniaga banyak. Nak tanya Pero. Berniaga lelong mana? Ya, main bang. Saya kalau lelong barang, jangan. Saya belajar dengan ayah Pero, Raja Lelong. Ikut berniaga lelong ni daripada tahun 80. Ikut ayah. Sampai cokit apa semua. Saya buat semua. Lelong ni. Kontraktor buat. Semua buat. Tapi Allah tak bagi berjaya. Berniaga, buka kedai, tak pernah untung. 2 tahun tu tak pernah untung. Tambah modal. Pernah untung. Sewa kedai orang, kedai Cina. Habis nak batal sewa, dia tak bagi. Dia cakap apa dengan Nabi? Haji, tak mau berniaga pun tak apalah, tapi terus sewa lah. Dia kata, gila ke? Saya sewa tu sebab nak berniaga, tapi tak boleh berniaga. Sudah 2 tahun tak boleh. Nabi tanya, kenapa susah mau cari orang sewa macam Haji? 1 hari bulan janji 31 sudah bayar. 2 tahun tu tak pernah habis langkau. 1 hari bulan janji 31 dah bayar. Kadang-kadang 30. Orang lain 1 hari bulan belum tentu 31, bulan depan pun belum tentu bayar. Ini perjanjian kan? Bila perjanjian wajib tak? Kita sewa rumah orang, setiap 1 hari bulan mesti bayar ya. Dah ikat janji belum? Dah ikat belum? Anadi. Tiba-tiba sampai 1 bulan senyap. Ni banyak ni tak ikut syarat ni. Bila janji tak ditepah, ni sebab dah ada janji. Kadang-kadang dia surat hitam putih lagi. Jadi macam mana nak berkat?
Hidup tak boleh berkat. Semua benda nak tengok. Semua benda nak tengok. Kalau tak janji tak apa. Kata tuan rumah, saya sewa dengan kamu. Ya, tak kiralah berapa bulan, janji bulan tu bayar. Tu tak apa. Ataupun dia kata, ni sewa rumah 300. Kalau kamu ada duit bayarlah. Kalau tak ada, buat tak reti je lah. Memang tak ada lah. Itu tak apa. Janjinya macam tu. Ni perjanjian, ni syaraknya. Kena ikutlah syaraknya. Syariat dia macam tu, kena ikut. Kalau tak boleh, pindah rumah lain. Saya tak mampu dah tuan, rumah. Baik. Pondok, duduklah pondok-pondok, buruk-buruk, tak apa salah, bukan tak boleh hidup. Mana? Pai. Itulah. Tapi sebab kemahuan itu lebih tinggi dari kemampuan. Mau tu lebih tinggi dari mampu. Ni bila kita langgar syarat. Riba pun riba lah. Beli rumah secara konvensional lah. Beli motor, riba pun riba lah. Janji dapat motor, riba pun tak apa. Janji contoh hadisnya bagus, hadis kan soleh dia. Baik, lalu kita kata macam mana ya, saya dah terambil dan tak tahu ada unsur kan, berusahalah untuk menghabiskan dengan sebab kita dah tadi. Nak gostan tak boleh dah. Nak gostan tak boleh dah. Usahalah juga. Kalau 2 tahun dia jadikan star. Kalau 5 tahun usahakanlah jadi 4 tahun, 3 tahun. Usahakanlah. Dah macam mana? Kan? Baik. Macam beli kereta kan, dah ambil pula yang bukan Islami. Nak tolak balik tak boleh, kena bayar balik kat bank. Tak boleh buat apa. Usahakan. Tak boleh juga. Usaha pun tak boleh. Nak buat macam mana? Takkan nak bakar kereta tu. Itu bawau dalwau budu. Pakailah. Selama kita berhutang tu minta ampun dengan Allah. Sebab dosa riba ini, mengamalkan riba, dosa besar. Dan apa yang disebut oleh Nabi, amalan orang yang beramal dengan riba ini tidak diterima Allah. Pengamal riba, pengurus riba, pensaksi riba, penulis riba. Habis. Jadi benda-benda ni dah usaha dah tak boleh juga. Selama mana kita beramal tu minta ampunlah sampai selesai. Ya Allah, hari-hari ya Allah, nanti Allah akan bagi jalan keluar yang terbaik apabila kita sentiasa mengadu dengan Allah dan mengaku akan kesilapan kita. Ya. Baik. Ni kadang banyak terlepas pandang, ya. Kemudian Masya Allah, adapun ilmu yang mengetahui pekerjaan yang lain daripada ilmu mengenal Allah, maka iaitu furuk bagi ilmu mengenal Allah juga. Ilmu yang lain daripada ilmu mengenal Allah, dia juga cabang daripada ilmu mengenal Allah.
Kenapa pula cabang? Kalau tak kenal, takkan orang yang semayang ni tak kenal. Cuma kadar pengenalannya itu sikit atau banyak. Bila dia dah solat, orang yang kenal Allah, dia tidak akan meninggalkan segala syariat yang telah disyariatkan oleh Allah. Takkan ditinggalkan. Betul orang kafir ni tak semayang. Orang kafir tak payah semayang. Sebab orang kafir tak kenal Allah. Bila dia dah daripada kafir lalu dikurniakan mengenal Allah, mula dia semayang, mula dia puasa. Tapi yang kita takut, kita dilahirkan Islam tapi tinggal semayang, tinggal puasa, tinggal syariat yang telah disyariatkan oleh Allah. Ini ada hadis ni. Nabi kata besok hampir saja kiamat, la yatruku minal Islam illa ismuhu. Tidak tinggal daripada Islam itu nama saja, Nabi kata. Dari kat kiamat. Nama Islam hakikatnya bukan Islam. Dan Nabi kata apa? Wala yatruku minal Quran illa rasmuhu. Dan tidak apa lagi tinggal daripada Quran ini, resam tinggal mushaf aja. Tapi orang dah mula tak amalkan Quran. Betul. Orang mula dah langgar Quran, orang tak nak amalkan Quran, orang tinggalkan Quran. Tapi resam sekarang dah cantik dah cantik-cantik. Dah macam-macam resam sekarang ni. Resam Osmani, resam itu, resam ini, kan? Tapi Al-Quran dah hilang. Macam ilmu. Ilmu dah hilang. Majlis ilmu banyak, ilmu dah hilang. Yang hilangnya itu adalah keberkatan ilmu. Makin mengaji bukan makin baik, makin mengaji makin jahat. Macam mana? Habis dulu tahun 89, masjid tak banyak program, 1 bulan 4, 5. Tapi orang dalam masjid semua ibadat baik. Tak berpuak-puak, tak gaduh. Pengurusi sampai tolak-tolak. Siapa nak jadi pengurusi? Itu dulu dia pengurusi sampai tahun-tahun ke satu penggal. Sampai nyawa dia pun dah kena penggal. Pun orang tak nak. Orang tak heran masa tu. Sekarang 1 bulan sampai 40 program. Tapi makin mengaji makin jahat, bergaduh sama sendiri, berpuak-puak di dalam masjid. Kita tak nak macam tu. Kita nak mengaji Allah. Makin kita ada ilmu, makin kita jadi salih. Dah tahu apa barang rosak, kenapa nak tukar? Dah tahu dah ini rosak. Tapi pergi buat elemen aja, mana boleh lurus? Buang duit je. Sekali elemen RM20, RM20, RM25. Tukar dulu. Ball joint tukar, tie rack tukar. Ilmu dah ada, kena amal. Allah
dan adapun beribadat kepada yang lain daripada Allah, maka iaitu batal, ia lagi sesat. Ibadat selain Allah batal. Batal ni batal pada Allah. Pada pekah sah kan? Pada pekah sah, tapi pada Allah batal kan? Pada Allah batal. Itu yang Nabi cakap, kalau semayang cukup syarat, cukup rukun, jaga perkara yang membatalkan semayang. Semayang sah tak? Sah tak? Sah. Pekah sah. Datanglah Nabi cakap, lepas semayang datang malaikat hafazah, bawa semayang naik naik. Jika diterima, semayang ni macam cahaya yang terang. Jika tak diterima, kata Nabi, dibalingkan balik semayang kepada yang punya semayang. Macam mana asbab boleh jadi tak terima? Tiap-tiap langit dijaga oleh malaikat. Malaikat bertanya. Antara perkara yang ditanya apa? Orang ini takabur tak? Sombong. Kata malaikat, campak balik semayang dekat tuan. Antara yang ditanya, apa lagi Wan? Engkau yang send. Takkan tukar hantar pun tak ingat. Akhir dah, fakir miskin. Ada ihsan tak? Mak bapak deraka tak? Last kali baru ditanya, ikhlas tak ikhlas? Itu last. Sebab amalan orang kibir ini, amalan ini tak diterima Allah. Ada hasad tak? Amalan orang hasad tak diterima Allah. Syarat sah. Baca Fatihah. Sampai jatuh-jatuh malah dia. Makhraj cukup kan? Ha. Tu, ha itu. Kha. Sampai nak terkeluarkan ha tu. Ya tak? Khalidina, tapi punya dalam ni hasad, dengki dengan orang. Pekahnya sah, tapi batal pada pekah ke batal pada Allah? Amalan yang riak ini sah, tapi sah pada pekah, batal pada Allah. Jadi kita ni nak sah pada pekah ke nak sah pada Allah? Pada pekah pun nak sah, pada Allah pun nak. Kalau sah pada pekah, tak sah pada Allah, amalan ni jadi sia-sia. Baca Quran, tapi nak bagi orang dengar, bagi orang dengar sedap ustaz ni baca Quran ni kan? Dalam hati dia orang tak tahu, tapi Allah tak. Punya kosong amalan. Sebab bacaan qiraat yang dia baca dia dah bagi ke orang. Untuk Allah Ta'ala tak ada. Nana, jaga tu. Sini nak kosong. Allah kosong apa? Kosongkan selain daripada kaya. Sebab harta kita sudah dikumpulkan untuk kita balik bertemu Allah. Letak semua kasih orang. Sebab kita rasa kita yang betul. Orang lain semua masya-Allah. Itu yang Nabi kata, jangan pernah Allah. Jangan pernah apa? Penat beramal tapi kosong. Kita pernah buat. Penat tau. Mengaji ni sejam, penat tak? Naufal.
Swat kan, kaki semut-semut kan. Kalau tengok bola semut-semut tak? Tengok bola. Separuh masa pertama berapa minit? Nasrul. Separuh masa pertama 45 minit. Maknanya ada dua masa. 45 minit campur 45 minit berapa minit? 90 minit. Kalau ditukar pada jam, 1 jam setengah. Betul Fikri? Sebab 60 minit 1 jam, bukan 1 jam 90 minit. Kau cakap tadi 1 jam apa? 1 jam setengah. Ya. Kau mengaji seronok saudara kau. Nampak macam pemuda yang budiman pula. Pero, Abi cakap dia tak percaya kan? Kalau tunjuk dekat Pero malam ni nampak. Tadi kan Abi cakap dengan Pero kan. Bila Abi tanya Fikri dalam kuliah, Allah tunjuk tak? Malam ni Pero datang, Allah tunjuk kan. Katalah Pero tahu je. 1 jam. Besok kau dah kahwin barulah boleh. 1 jam. Kadang-kadang lawak kan ni Fikri. Kelakar kan. Ada tak seorang sahabat yang selalu menyukakan hati Nabi? Ada tak? Ada. Awal. Siapa namanya? Sahabat yang menyukakan, selalu sukakan hati Nabi. Siapa dia? Siapa nama dia? Pian. Tu Pian belakang pula. Pian Opi. Tak ingat. Adli. Ni Ashraf. Rifki, try Rifki. Ingat? Siapa dia? Nu'man. Ada dia. Nabi sampai tergelak. Ada dia. Nabi kata kalau nak bagi nama, bagi nama ni, yang best lah, nama sahabat kan, ambil berkat, ambil berkat, nama-nama sahabat, nama berkat. Dari satu, jangan tinggal nama pada awalnya Ahmad atau Muhammad. Siapa yang ada 3 orang anak laki-laki, seorang pun tak ada pada pangkalnya, pada awalnya, nama dengan nama Muhammad atau Ahmad, rugi kata Nabi. Satu pun tak ada dengan nama tu. Tapi alhamdulillah, anak habis laki semua Ahmad, cucu semua Ahmad, pangkal Ahmad. Ada yang Muhammad. Sebab apa? Nak ambil nama syafaat nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ujungnya biarlah cantik. Jangan ujung awal cantik, ujung tak cantik. Muhammad Covidun. Faham tadi? Muhammad Covidun. Covid. Dia lahir masa PKP. Muhammad Covidun. Jadi orang ingat bahasa Arab. Baik. Kemudian berkata, ia ketahui olehmu bahawasanya ilmu iaitu terlebih mulia dari ibadat dan terlebih afdal daripadanya.
Jadi kalau ilmu dengan amal, mana lebih afdal? Ilmu lebih afdal. Ya, tapi tuntutan dua-dua ditun. Jangan ada ilmu tak beramal, dosa juga. Ada amalan tak ada ilmu, tak diterima. Sebab amalan tu salah. Beramal, tapi tak ada ilmu. Tak tahu amal itu betul atau salah. Salah, amal yang tidak ada ilmu tak diterima. Ilmu yang tidak ada amal berdosa. Tahu semayang wajib tapi tak semayang. Kerana demikian lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlul alim 'ala al-'abid kafadli 'ala adna rajulin min ummati. Bermula kelebihan orang yang alim atas orang yang berbuat ibadat dengan ketiadaan ilmu, atas abid yang tak ada ilmu, iaitu seperti lebih aku atas kurang-kurang pangkat daripada laki-laki yang ada ia daripada umatku. Ala adullukum ala ashrafi ahli jannah, qalu bala ya Rasulullah, qala hum ulama ummati. Adakah tidak engkau, tiada aku hendak tunjuk akan kamu atas yang terlebih mulia daripada ahli syurga? Kata segala sahabat, bahkan ya Rasulullah. Kata nak tunjukkan ke ya Rasulullah? Sabda Nabi apa? Bermula mereka itu, iaitu segala ulama dari umatku. Nak aku tunjukkan dah, yang terlebih mulia daripada ahli syurga. Nabi kata ulama di kalangan umatku. Ulama yang mana? Ulama akhirah. Ulama yang mana? Ulama yang pada sisi itu dia. Kemudian katanya, maka nyatalah bagi engkau akan bahawasanya ilmu itu terlebih afdal dan terlebih mulia dari ibadat. Ya, ilmu ni terlebih mulia dari ibadat. Lalu kita pegang pula macam tu, mengaji je lah, tak payahlah ibadat. Ya. Udah ada alat tak pakai pula. Macam Oci, beli pancing, tak mau pancing. Dia test dalam bilik datang Peru, kau ni apa hal ni cik? Ada masalah apa ni? Tapi tiap-tiap bulan beli sampai penuh pancing. Contoh, ada ilmu tak beramal. Uci kata buat koleksi je. Contoh itu. Ya tak? Itu contoh. Itulah mengaji tak beramal. Ini antara yang disebut besok di padang mahsyar ada golongan yang ditemplak oleh ilmunya sendiri. Rupanya ilmu ni besok dia akan dakwa, kata balik dekat padang ditemplak balik. Allahu Akbar. Takutlah ya. Baik. Tetapi tak dapat tidak bagi hamba itu daripada ibadat berserta dengan ilmu, kerana amalnya itu seperti pohon dan ibadat seperti buah. Dan tidak memberi faedah pohon melainkan dengan buah.
Tak ada faedah pokok kalau tak ada buah. Ya, asyik bunga jatuh. Jadi bila pokok tak ada buah ni, hukum dia tebang. Jadi kalau himpun ilmu, tak nak beramal, hukum dia apa? Tebang. Itu yang Nabi cakap, mengaji bagai nak arah, kan? Ikut sana, daurah sini, kan? Habis sana kitab sana, habis kitab sini. Nak beramal, perkahwinan dalam Islam tak boleh. Macam mana pengguna ilmu? Ya tak? Ya. Nak beramal pakaian dalam Islam tak boleh. Ni dulu almarhum marah sangat. Ya. Tadi ngaji bertahun-tahun ni tak? Dia bisa cakap jagalah syariat. Buat apa kita mengaji kalau makin jahat, kan? Hubungan sama-sama kita tak jaga, hasad, dengki, buruk sangka, buka aib orang, ya. Kita masih lagi tak ada hablum minan nas, ya. Tengok orang buat tak reti, ya. Tengok orang tua tak pandai hormat, ya. Tak tahu macam mana nak bantu agama Allah. Ngaji. Ni dikatakan jadi sia-sia. Itu yang dicakap semalam, hidup dalam dunia sekejap aja. 60 tahun, 70 tahun, di akhirat besok lama, tak ada had, tak ada batas. Ya. Baik. Berkata Ibnu Athaillah dalam Hikam, sikit lagi habis baca ni, alam ta'lam anna ta'rufa wa huwa mawriduhu alayka wal a'malu anta muhdihan ilaihi wa aynama tahdihi ilaihi mimma huwa mawriduhu alayka. Adakah tidak engkau ketahui akan bahawasanya dapat berkenal-kenalan engkau dengan Allah, iaitu ialah Allah itu yang mendatang berkenal-kenalan engkau dengan dia. Apa dia? Ngaji tauhid. Yang mentauhidkan kita mengaji tauhid ke? Allah yang bersifat Al-Wahidul Qahar. Kita berkenal, tapi sebenarnya yang nak berkenal-kenalan dengan kita itu Allah. Yang nak memberikan akan nur ma'rifah itu Allah. Kalau Allah tak bagi, ngajilah ke mana. Jadi nak buat macam mana? Orang yang ikhlas dalam menuntut ilmu, Allah akan kurniakan apa yang dia niatkan. Kalau kita belajar niat nak isi masa lapang, dapatlah masa lapang. Kalau niat belajar sebab kawan pun ajak datang belajar, dapatlah berkawan. Tapi kalau niat kerana Allah dan Rasul, dapat Allah dan Allah anugerahkan kepada kita ma'rifah. Yang mendatangkan berkenal-kenalan engkau dengan dia atas engkau. Dia. Kita menuju untuk mengenal Allah. Tapi kalau dia tak nak, dia tak bagi, kerah hatilah macam tu. Tak boleh lembut-lembut.
Kalau tak dikehendaki oleh Allah, bagi hamba tentu ada jalan. Apa jalannya? Ni Nabi tunjuk. Innamal a'malu bin, habis ke baca hadis ni? Innamal a'malu bin niyyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ma hajara ilaih. Tiap-tiap amalan tu mesti nak dengan ni. Ya. Nabi cakap apa lagi? Dan pekerjaan itu mengikut apa yang diniatkan. Nabi sebutlah ahli hijrah. Siapa yang berpindah, berhijrah kerana Allah dan Rasul, dia dapat Allah. Siapa yang hijrah sebab perempuan dunia atau perempuan yang dia nak kahwin, dia dapat dunia dengan perempuan dia nak kahwin. Tapi Allah dan Rasul tak ada. Sama tak? Kau ngaji ni pasal apa? Kau ngaji pasal dunia, pasal makhluk, kau dapat dunia, kau dapat makhluk. Tapi kau tak dapat aku. Kau beramal ni sebab apa? Sebab dunia, sebab makhluk. Kau dapat dunia, kau dapat makhluk, tapi kau tak dapat aku. Tapi kalau kau buat kerana Allah dan Rasul, kau dapat Allah dan Sebelum Futuhul Makkiyah, Nabi pergi satu peperangan. Perang apa nama? Habib tak ingat. Perang Hunain ni. Perang apa? Habib tak ingat. Lalu harta rampasan perang ni Nabi agihkan banyak kepada orang yang baru masuk Islam. Sahabat Ansar pun berkata, Ya Rasulullah, kami ni orang Ansar lama dah dengan kau tolong, kau bantu. Kan? Masa kau hijrah dulu, kami lah orang-orang Yasrib ni yang terima. Tapi habuan kami sikit. Nabi dengar orang yang baru masuk Islam dapat harta ghanimah ni, Nabi bagi. Lalu Nabi kata, tak banyak. Nabi cakap, kalau engkau nak harta rampasan, aku boleh ambil balik daripada orang yang baru masuk Islam dan aku bagi kepada semua sahabat Ansar. Tapi aku tak akan ikut engkau balik Madinah. Tapi kalau engkau redha apa yang telah aku agihkan, aku akan bersama-sama kamu semua sahabat Ansar untuk pulang ke Madinah. Menangis sama. Menangis orang Ansar. Minta maaf dengan Rasul. Ya Rasulullah, kami tak nak harta ghanimah ni. Kami nak engkau bersama-sama kami pulang ke Madinah. Nampak? Siapa nak Allah Rasul, dapat Allah Rasul. Siapa nak dunia, Allah bagi dunia. Tapi engkau tak dapat Allah, kau tak dapat Rasul. Kasih. Ini cerita pasal kasih. Kalau engkau beramal sebab dunia, Allah bagi dunia. Tapi engkau tak dapat Allah, engkau tak dapat Rasul. Kenapa kita zikir-zikir? Sebab nak lepas tapi zikir tak boleh tenangkan hati. Allah sebut, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Zikir tenangkan hati. Kau zikir sebab apa? Biar rezeki luas, biar banyak harta. Banyak tak harta? Harta jadi banyak, tapi hati tak tenang. Tapi kalau orang buat kerana Allah dan Rasul, Allah ada apa? Rasul ada apa? Abi nak tanya, Din, Allah ada apa? Seluruh alam ini adalah milik Allah.
Sebab itu kata ulama tasawuf, alangkah bodohnya engkau beramal kerana sesuatu yang lain daripada Allah, dan kau tidak beramal kerana Allah, kerana yang memiliki segala perkara itu adalah Allah. Lepas itu Abi pegang, itu Abi kata, Abi ni orang gila, orang bodoh. Orang baca Waqiah sebab nak buat rezeki, Abi tak. Abi buat sebab Nabi buat. Nabi buat sebab Allah redha. Abi tak buat sebab rezeki, tapi Abi buat sebab yang mempunyai Abi baca aje lah. Nak luas, nak mudah tu kan Abi tak tahu, sebab Abi tak minta yang tu. Abi baca selawat buat apa? Sebab perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslim. Allah suruh. Jadi tak ada sebab apa pun. Terus tak? Yang nak murahkan rezeki, yang nak berkatkan hidup, bukan selawat. Kalau kita pegang selawat ini yang memberkatkan rezeki, dia jadi macam mana dia? Jadi macam mana? Jadi syirik halus. Halo tak? Selawat ni asbab yang memberi keberkatan, asbab tak memberi bekal. Tapi asbab ini diperintah oleh Allah. Adik buat apa? Tak tahu. Kau buat ni sebab apa? Perintah Allah, tak tahu. Kenapa sembahyang Isyak? Perintah Allah. Aku ikut apa Allah suruh. Kenapa engkau ikut? Sebab aku ni hamba dia. Apa yang dia suruh aku buat, aku taat. Kenapa engkau taat? Sebab aku sayang dia. Aku sayang dia. Kenapa engkau sayang dia? Makan aku dia bagi. Aku tak ada kereta dia bagi. Aku tak ada duit dia kasih. Aku minta aja dia kasih. Aku tak ada anak, dia bagi. Aku tak ada itu, aku minta aja Allah bagi. Aku minta saja Allah. Sayang aku takkan tinggalkan Allah. Aku takkan melawan dia. Sebab itu aku tak boleh tinggalkan Allah. Suruh nampak. Ni nampak. Bila nampak, Wal, awak sayang tak mak? Awak sayang tak ayah? Pasal apa awak sayang ayah dengan mak? Acap, sayang dengan mak? Pasal apa sayang? Mak janji nak bagi duit ke? 500,000? Tak ada pula. Pasal apa sayang? Tanya Pero pula. Pero, pasal apa sayang mak? Sanggup jaga mak sakit? Sampai tak tahu nak jawab. Tak tahu. Tapi aku sayang mak aku. Aku sayang ayah aku. Lepas tu bila dia tak ada, aku nangis. Nampak tak? Sampai tak tahu? Tak tahu. Jadi aku buat semua perkara ni tadi sebab aku sayang mak aku. Nampak tak? Tapi bila
kita tak sayang mak kita, mula kita lawan mak kita. Sebab kita dah tak sayang, lalu kita tak taat pada kehendak ibu bapa kita. Itu yang kita lawan mak ayah kita, sebab kita tak sayang. Itu zaman sekarang berlaku. Bila tak sayang, ada yang tinggal ayahnya di rumah orang tua-tua, anak kaya-kaya, anak ada kerja, sibuk, tinggalkan ayah tepi jalan, tak nak mengaku ayah. Sama tak? Bila kita dah laisa kamitslihi syai'un, tidak menyerupai langsung akan sesuatu Allah Ta'ala ni. Ini tamsil, misal. Bila kau dah mula tak sayang Allah, kau mulalah tinggalkan dia, kau mula tak ingat dia, kau mula tak ikut perintah dia, kau mula tak jaga dia. Alasan apa? Saya sibuk lama. Tak? Tapi dengan Allah tak cakap macam tu. Kita pun sibuk cari dunia, sibuk cari kemuliaan, sehingga meninggalkan perintah Allah. Tak? Tapi kita lupa. Yang pakaikan kita baju dulu siapa? Orang tua ni. Yang mendoikan kita dulu siapa? Orang tua ni. Yang suapkan kita makan, orang tua ni. Yang basuh berak kita, orang tua ni. Yang jaga tengah malam, orang tua ni. Nawal Abqari, laju nafas, bawa ke hospital. Dia terjaga apa? Tak ada apa-apa, lega kata. Betul kan? Baru dia rasa. Begitulah perasaan ayahnya ketika dia sakit ni, masa dia kecil. Allah bagi perasaan yang sama itu pada kita. Jaga. Tak? Laisa kamitslihi syai'un. Hubungan kita dengan Allah lebih-lebih lagi kan. Daripada itu. Jadi kenapa kau zikir? Kenapa kau ini? Kenapa kau ini? Kosong. Lillahi ta'ala. Wa akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Allahumma aslih zata bainana wa alif baina qulubina wa ahdina subulas salam wa najina minaz zulumati ilan nur wa jannibna al fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Ya Allah, peliharalah kami dari kesesatan diri kami, daripada tipu daya syaitan dan nafsu. Ya Allah, Ya Allah, pelihara kami dari perkara yang tidak Engkau redai atas kami, perkataan kami, amalan kami, gerak hati kami. Ya Allah, Anta waliyuna fid dunya wal akhirah. Engkau yang amat mengetahui apa yang dalam hati-hati hamba-Mu. Ya Allah, Ya Allah, angkatkan dan kabulkan akan permintaan kami. Ya Allah, dengan rahmat-Mu. Ya Zal Jalali wal Ikram. Ya Allah, Ya Rahman dan Ya Rahim, barakahkan kehidupan kami, keluarga kami, setiap apa yang telah Engkau kurniakan atas kami. Ya Allah, Ya Allah, pelihara kami daripada segala balak dan wabak, penyakit yang besar-besar. Ya Allah, dan segala penyakit. Ya Allah, Ya Allah, jika Kau tentukan atas kami akan sakit dan sebagainya, jadikan kami hamba yang redha atas segala ketentuan-Mu. Ya Allah, dan angkatkan mudarat sakit itu atas kami. Ya Arhamar Rahimin. Allahumma Ya Arhamar Rahimin, irhamna, irhamna, irhamna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Insyaallah.